Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, khususnya ahli karyah dan jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, yang di mana di bawah tajaan kuliah ini bawah tajaan Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang. Ni saya kat rumah je lah. Online dah sekarang ni kan. Apa khabar semua muslimin muslimat? Alhamdulillah. Kita bersyukurlah. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Sekarang ni kita dalam hari 10, nak ingatkan kepada saya dan tuan-tuan dah, hari 10 iaitu 1 hingga 10 Zulhijjah kan. Sabda Rasulullah SAW, ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabbu ila Allah min hazil ayyam, yakni ayyamul asyar. Tidak adalah hari-hari di mana amal soleh yang paling disukai oleh Allah Ta'ala kecuali pada hari 10 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar, demi malam 10, iaitu hari 10 kan. Jadi hari 10 ni dah nampaknya dah rata-rata dalam dalam maya tentang hadis ni, hari 10 ni kan. Jadi cuma nak ingatkanlah, kita ni berada dalam hari 10 itu 1 hingga 10 Zulhijjah kan. Nak ingatkan tu supaya kita ni jangan lupa beramal soleh banyak-banyak lah. Sebab apa? Dalam setahun tu ada 365 hari kan. 10 hari ni hari amal soleh yang Allah paling suka. Kalau kita sama je dengan hari-hari lain, rugilah. Jadi sebarang bentuk amal soleh lah. Sebarang bentuk amal soleh yang kita buat ni, dengan bersedekahnya, solat sunatnya, berzikirnya, qiyamul lail, kalau yang boleh pergi haji, musim pergi haji, umrah, sebarang bentuk amal soleh yang dan yang puasa tu yang khusus. Yang puasa khusus muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Katalah contohnya hari ni kita puasa hari Khamis kan. Okey. Pada sunat puasa kita dapatlah puasa sunat kan. Kemudian yang kedua, puasa khusus hari Khamis 2 kan. Yang ketiga, kerana ia bulan haram kan. Bulan haram ni ada 4 bulan tu, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab tu. Ada 3 amalan khusus yang kita kena jaga. Pertama, jangan buat dosa. 4 bulan ni dosa berganda. Bulan lain tak berganda. Bulan ni dia berganda. 4 bulan haram ni. Yang kedua, buat pahala banyak-banyak, buat amal soleh banyak-banyak kerana dia berganda juga. Yang ketiga, amalan khusus bulan haram ni puasa. Jadi kita tadi dapat puasa hari Khamis, puasa bulan haram, kemudian puasa hari 10. Hari 10 ni 1 hingga 9 lah puasa. 1 hingga 9 kita puasa tu kalau boleh semualah.
kan, yang terbaiknya kan. Tapi saya pun tak buat semua tuan-tuan, ambil sebahagian aja. Targetnya yang Isnin hari tu dah start kan, Isnin tu, ni Khamis 2, insya-Allah pada Isnin depan ni puasa lagi insya-Allah ya, semoga Allah memudahkan, puasa lagi dapat 3 hari kan. Isnin tu kalau boleh jangan tinggal lah walaupun dia sunat, sebab ditambah satu lagi kelebihan ya, saumi yaumi asyura yukaffiru sanatain madiyatain. Puasa hari Asyura, tersilap. Puasa hari Arafah. Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyatain. Puasa hari Arafah iaitu 9 Zulhijjah tu hari Isnin nanti insya-Allah mengkafarkan dosa selama 2 tahun. Jadi dapat lagi satu, jadi 4 dalam satu lah. Satu, puasa dapat pahala. Yang kedua, puasa hari Isnin. Yang ketiga, puasa hari 10. Yang keempat, puasa bulan haram. Yang kelima, 5 ya. Puasa hari Arafah. Dan nak mengingatkan tentang amalan ya. Jadi 1 hingga 10 ni kita bersungguh-sungguh lah, jangan lalai lah. Sebab amalan soleh yang Allah paling suka kan. Jadi kita sambil sikit je lah tentang apa ni, amalan yang semasa lah ya, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Kita pergi pada tajuk pada malam ini, iaitu siri kuliah Asmaul Husna yang ke-91. Tak lama lagi habis lah insya-Allah tuan-tuan, dah 91. Kalau tuan-tuan puan-puan nak rujuk lama-lama. Tapi tak semua ada lah, sebab yang rakaman ni sejak PKP ni lah kan. Muslimin sembilan yang dirahmati Allah, Asmaul Husna yang ke-91 ialah Ad-Dar. Darun, Ad-Dar. Itulah. Dah jadi perkataan bahasa Melayu pun. Darun ni, mudarat ni dah jadi bahasa Melayu, dah tak asing. Saya pun tak payah nak terjemah sangat. Ya, darun tu bahaya boleh, mudarat boleh, kesusahan boleh. Ya, itu kira darun lah. Itu darun. Kalau darun balik kepada Allah, iaitu yang maha pemberi bahaya, yang maha pemberi mudarat, yang maha pemberi kesusahan. Dar tu kita tengok dia makna. Seperti biasa saya merujuk beberapa kitab tentang maknanya. Kita ambil akidah Islam dulu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ad-Dar, maha pemberi bahaya, yakni dengan menurunkan seksa-seksanya kepada musuh-musuhnya. Seksa pula sini ya, seksa ialah seksa tu azab, sakit, susah, mudarat lah tu kan. Tapi di sini dia fokus kepada musuh-musuhnya. Maknanya janganlah menentang Allah. Kalau kamu menentang Allah, jadi musuh. Allah bila-bila boleh mudarat, boleh memudaratkan kamu ya, seperti kaum-kaum yang kaum Ad, kaum Samud, Firaun, kaum Nabi Lut yang diceritakan Al-Quran tu banyak dapat mudarat kan, dapat kesusahan. Jadi kamu ingat siapa yang berkuasa, itulah maksudnya kan. Kita ambil pula daripada kitab Asas Akidah Islam yang memang original Melayu ya. Ad-Dar, yang maha pemberi bahaya. Sama kat bahaya, bahaya. Dialah yang dapat mencegah, maaf, yang maha memberi bahaya
ia menurunkan balasan seksa dan bencana kepada musuh-musuhnya. Musuh lagi kan. Ialah siapa yang menentang Allah tu musuh Allah lah, yang tak ikut hukum Allah tu musuh Allah lah. Ya. Jadi di dunia pun mungkin Allah bagi, ataupun di akhirat tak dapat elak lah, pastilah kan. Yang di akhirat tu mudarat juga, ya, bahaya juga, bahaya api neraka, seksa kubur dan sebagainya. Jadi Allah tu, makna kalau Allah nak bagi, orang tak boleh sekat kan. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti ma mana'ta, ya, wala yanfa'u zalimin kajjad, ya. Allah yang, ya, Allahumma la, tidak ada orang yang boleh mencegah kalau Allah nak bagi, dan tidak ada orang boleh bagi kalau Allah nak cegah. Ya, Allah Maha berkuasa kan. Inilah kita ni belajar sebenarnya lebih kepada akidah lah, ya, muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Ya, itu dari segi makna. Kita ambil satu lagi buku yang agak ringkas ni, Ad-Dar, Maha Pemberi Mudarat. Tadi saya dah sebut mudarat tadi. Dia yang menciptakan sesuatu yang menyebabkan seorang itu, ya, melarat. Ke situ makna dia. Ya, makna melarat tu susah apa semua. Ya, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Itu dari segi maknanya jelaslah kan. Kalau kita tengok, ya, makna ni dia bunyi macam, ya, negatif, ya. Ya, dia bunyi macam negatif. Negatif tu maksud saya, ya, ialah Allah tu bagi mudarat kan. Sama juga sebelum ni kita kata Allah tu muntakim, Allah bagi balasan kan, Allah bagi balasan. Kemudian satu lagi yang kita belajar yang lepas, mani', Allah tu mencegah nak bagi kebaikan ke apa, macam negatif. Tapi sebenarnya dia positif kan, dia positif. Sebab dalam sifat tu, 3 sifat tu, khususnya yang Yadhar ni, dia bunyi macam Allah tu bagi mudarat. Tapi dalam bagi mudarat tu ada kasih sayang kan, ada kasih sayang. Ialah dalam ujian, musibah, balak ni pun dia berbagai-bagai. Ada yang memang Allah bagi azab, seksa, memang nak bagi balasan sungguhlah di atas keingkaran hamba tu. Dia ada yang Allah nak bagi peringatan, ada yang Allah nak uji tu, nak tingkatkan iman kan. Mana bila lepas ujian tu, dia makin meningkat iman dia kan. Dan juga ujian tu nak bagi pahala kepada umat lah kan. Jadi tu yang kata negatif tapi sebenarnya positif. Bunyi negatif tapi positif kan. Kita baca kitabnya tuan-tuan. Jadi dalam kitab ni dia sebut, saya bacalah sebab kita baca kitab, kita nak memahami kitab ni, kecerdasan berasaskan Asmaul Husna. Maknanya dalam ni ada motivasi. Kecerdasan ni daripada Asma tu kita mendapat motivasi, ataupun kita dapat bagi apa, perkara yang positif, ya. Jadi saya baca, nama yang kita bincang dalam bab ini iaitu Ad-Dar,
bermaksud Maha Pemberi bahaya, tetapi ia juga tidak terlepas daripada memiliki sifat kasih sayang. Dia gini, nak faham muslim-muslimat dalam mendidik anak lah. Satu keluarga itu ibu bapa mendidik anak dia. Kan? Kalau dia bagi kesenangan je pada anak dia, kan, dia boleh merosakkan anak tu. Jadi ada masanya dia bagi kerja, suruh buat kerja dan sebagainya, supaya suruh pergi belajar bersungguh-sungguh, kan, supaya anak tadi tu menjadi orang yang baik, kan. Kalau asyik bagi kesenangan aja, kemewahan, dia boleh jadi rosak. Jadi ibu bapa yang mendidik anak tu dengan ada sedikit kesusahan, anak tu merasa susah apa semua, kan, supaya anak tu matang dan jadi orang yang baik-baik. Jadi itu kasih sayang sebenarnya, kan. Jadi begitu juga Allah ni dalam konteks mendidik jugalah. Hal ini disimpulkan daripada penggunaan kata ad-dar, kemudaratan dalam Al-Quran yang dikemukakan dalam bentuk pengandaian. Misalnya, ini ayat Quran yang maksud dia, jika Allah memberikan sesuatu yang mudarat padamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Allah sendiri. Wa in yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah nak bagi mudarat, tak ada yang boleh lepas. Yang boleh lepas dia je. Muslim-muslimat ni sekarang ni. Kita ni COVID-19 ni. Bermacam-macam usaha dah manusia buat. Betul. Usaha tu betul. Memang kita ada seorang jamaah ni, konsep usaha tu ada, kan. Usaha dan doa tu. Jaga SOP, suntikan, vaksin, apa lagi, macam-macam lah, kan, langkah-langkah tu. Itu betul, kan. Tapi kalau Allah tak lepas. Mudarat ni. Mudarat ni. Allah ad-dar, Allah yang bagi mudarat. Tak ada siapa sekat ni, dia kata. Wala kashifa lahu. Tak ada orang yang boleh dapat melepaskan daripada mudarat ni. Tak boleh. Allah je boleh lepas. Illahu. Tengoklah. Betapa, itulah menunjukkan Allah tu maha berkuasa. Kan, sifat-sifat Allah ni, Asmaul Husna ni menunjukkan Allah tu berkuasa. Jadi, itu konsep dia. Kan. Tapi nanti kita akan hurai apa hikmah-hikmahnya, kan. Kemudian ayat Quran seterusnya, mengapa aku hendak menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, sedangkan jika Allah yang maha pemurah, disebut pemurah, menghendaki kemudaratan padaku, nescaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit padaku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Surah Yasin ayat 23 yang tadi, surah Al-An'am ayat 17. Jadi yang surah Yasin ni, ayat 23 ni, dia kata mengapa aku hendak menyembah. Maknanya dia gini, kisah ni surah Yasin kita baca berulang sekarang ni, baca berulang. Betul. Baca tu memang satu ibadah, baca Quran, kan, tuan-tuan. Tapi kita bukan tahap baca je sebenarnya. Amalan kita Al-Quran ni tahap baca, faham makna dan amal tu yang penting, kan. Jadi kita baca Yasin berpuluh-puluh tahun dalam bulan musim Covid ni, nak kata berapa dah. Kalau masjid kami subuh baca, malam lepas maghrib baca, lepas subuh baca, sembahyang hajat lagi. Tak apa, itu usaha, kan. Itu usaha. Mintalah dengan barakah ayat Quran tu, minta Allah jauhkan balak ni, kan. Jadi tapi kita baca tu, bacalah sebaca-bacanya. Tak pernah teroka makna dia. Ini makna dia ni. Ayatnya,
Kalau salah tuan-tuan rujuk kalau saya baca ni salah sebab saya tak baca hafal je. Kalau tersilap hafazan tu tuan-tuan cek baliklah. Attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum wa la yunqadhun. Tu. Jadi kita baca je selama ni kan. Tapi apa maknanya ni kisah ni kaum musyrikin ni dia tak nak sembah Allah, dia tak percaya pada Nabi, tapi ada dalam ramai-ramai tu yang percaya. Kat Nabi, dia jawablah ni. Kau ajak aku sembah Tuhan ni. Nak buat apa aku sembah Tuhan tu? Kalau Allah nak bagi mudarat, bidurillah, tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Tertinggal syai'an tadi. Maknanya kalau Allah nak bagi mudarat, yang Tuhan-Tuhan berhala yang kau percaya ni, bukan boleh bagi tolong aku pun lepas daripada mudarat tu. Allah je dapat lepas mudarat tu. Tu makna dia. Cantik kalau tuan-tuan tengok makna Yasin tu, banyak pengajaran dia. Jadi di sini ada satu lagi disebut Allah yang Maha Pemurah tu. Maknanya dalam mudarat tu ada kasih sayang Allah Taala kan. Ada kasih sayang Allah Taala. Maknanya mudarat tu memberi pengajaran kepada orang yang kena mudarat tu kan. Menurut Quraisy Syihab, bentuk penganiayaan dalam Quran itu menunjukkan orang-orang yang taat kepada Allah tidak menghubungkan suatu kemudaratan yang menimpa dirinya itu adalah bencana dari Allah. Ini penting. Bencana, musibah. Ini kalau orang beriman, musibah ni ujian lah. Ujian tu bukannya maknanya Allah tu saja-saja nak menyusahkan kita. Tapi ini ujian yang boleh memberi faedah kepada kita. Ini maksud di bencana ni kan. Yang penting ni. Bencana daripada Allah. Bukan. Syihab merujuk ayat ini, ingatlah kisah Ayub, Nabi Ayub yang sampai keluar ulat-ulat daripada badan dia busuk ni tuan-tuan kan. Dia berdoa dia apa? Yang saya ingatlah dalam kisah dia, Tuhan, kalau kau nak sakitkan aku, sakitkanlah. Satu je aku minta, kau jangan sakitkan, iaitu hatiku. Kalau hati aku dah sakit, aku tak dapat lagi mengingatimu. Allahu Akbar tuan-tuan kan. Dia reba dengan sakit tu. Dia tak minta sembuh pun daripada sakit tu. Dia reba. Ni Allah bagi ni ada hikmahnya. Ada kasih sayang Allah ni. Tu maksudnya. Itu kata dia bukan negatif. Kasih sayang Allah. Nabi kata, sewaktu dia menyeru pada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit ad-dar dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Allahu Akbar. Dia masih panggil Allah tu Maha Penyayang lagi. Kan? Sebab mudarat, bahaya, kesusahan yang menimpa dia tu. Itu konsep dia. Kan? Memang Allah tu memberi mudarat kerana kuasa Allah Ta'ala, tak mampu siapa menolaknya. Kan? Dan khususnya kepada orang yang derhaka kepada Allah, Allah boleh bagi mudarat dunia dan akhirat kan. Di samping itu kita boleh faham bahawa ujian yang kita terima ni ada lagi kasih sayang Allah pada kita jika kita masih beriman lah. Dia nak ingatkan satu lah, mudarat yang paling besar sekali ialah kekufuran lah, kufur. Sebab atas dunia dia pun dia dunia ni mungkin ada balasannya, mungkin ada lagi kata rahmat Allah tak ada lagi kan. Tapi kat akhirat seksa neraka selama-lamanya lah. Itu mudarat yang paling besar tu. Siapa boleh sekat? Tak boleh sekat. Sebab apa? Allah tu dar. Ya dar. Tu.
Kena panjang sikit dah. Dab. Apabila kita ayati ayat ini, ia menjelaskan kemudaratan penyakit ini datangnya daripada Allah. Tapi ayat ini mempunyai kata Ar-Rahman, iaitu penyayang. Dengan itu jelaslah mudarat itu datang bersama-sama dengan rahmat Allah. Menurut Syekh Al-Jarahi pula, penderitaan yang kita alami dan musibah yang menimpa kita tidak lain adalah kesalahan kita sendiri. Walaupun Allah menciptakan kejahatan dan memerintahkan kita menjauhinya, kita tetap mengejar hal-hal yang dilarang itu. Itulah sebenarnya ujian Allah. Kita menganggap syaitan itu makhluk yang buruk dan syaitan memperlihatkan keburukannya pada orang-orang yang mengejarnya. Namun, semasa syaitan hendak menggoda orang soleh, dia menjadikan dirinya indah dan menarik. Contohnya semasa dia muncul di depan Nabi Isa dalam rupa seorang wanita yang cantik. Dari satu segi pula, mudarat yang berlaku pada kita ni sebab salah kita sendiri. Kan? Contohnya mudarat kita berpenyakit lah, kan? Usia-usia wagemah ni banyak penyakit, kan? Sebab apa kita sakit? Memanglah Allah yang memudaratkan kita. Tapi kita yang memilih untuk jadi berpenyakit. Sebab apa? Kita tak amalkan ayat Quran. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah. Allah suruh makan dan minum yang halal, yang thayyiban, halal dan thayyiban. Makanlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Bila kita makan berlebihan, lebih garam, penyakit dah tinggi. Lebih gula, penyakit manis. Lebih seafood, gaut. Contohlah. Mudarat tu. Tapi kita juga yang ni, itu dari segi amalan kesihatan. Dari segi dosa pula, kita mudarat dia akan kena balasan Allah Ta'ala. Atau dunia Allah bagi balasan. Kan? Allah bagi kifarah. Ada kafarah, ada kifarah. Kafarah tu, apa yang kita buat tu, apa yang musibah kita kena, kita sabar. Dapat kafarah, dapat diampunkan dosa. Kifarah ni sebab dosa kita buat tu, kita kena kifarah. Allah bagi kifarah gitu kan. Jadi mudarat tu datang dari Allah, tapi balasan atas kesalahan kita juga. Apabila suatu bencana ataupun kerugian menimpa kita, ia disebabkan sifat kita yang tidak jujur, cita-cita yang berlebihan, ataupun kelemahan kita sendiri. Apabila penyakit menimpa kita, biasanya ia disebabkan kelalaian kita dalam menjaga diri dan kebersihan kita. Walaupun Allah mencipta kejahatan dan keburukan, kita perlu tahu bagaimana cara menghindarkan diri daripada kejahatan dan keburukan itu. Saya dah terangkan tadi, tuan. Sebahagian di antara kita menjadi pengajaran bagi sebahagian yang lain. Kita juga belajar daripada kesalahan kita sendiri. Padahal kenyataannya tidak ada seorang pun yang tidak pernah tergelincir melakukan dosa, dan mereka yang mendapat kemuliaan adalah mereka yang belajar daripada kesalahan mereka dan bertaubat. Hikmah lah tu tuan-tuan kan, kita mendapat kesusahan kan. Ada orang dengan dia dapat kesusahan, dia menjadi kesadaran pada dia, Allah bagi petunjuk kat dia. Banyak. Contohnya, ramai orang yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni, di antaranya artis-artis. Berapa ramai yang berhijrah sekarang ni kan, berhijrah. Kenapa? Dia dah susah, dah kena masuk sana masuk sini, masuk dalam, dan dia jadi dia ubah diri dia dalam penjara, baca Quran dan sebagainya, khatam Quran. Itulah kata maknanya, macam Dr. Hamka sendiri, dia ditangkap masa pemerintahan Soekarno dulu. Dia boleh tulis tafsir Al-Azhar tu, khatam dalam penjara. Itu hikmah dia. Kan? Itu hikmah dia. Ada kasih sayang Allah Ta'ala situ.
dia dapat puasa, mengamalkan semua puasa sunat, solat-solat sunat. Dan kalau di luar belum tentu lagi, kan? Itu dia punya hikmah dia, kan? Pengajaran dah tuan-tuan. Itulah maknanya dor tu bagi mudarat, tapi dalam keadaan yang tertentu, memberi faedah kepada ni. Yang mudarat yang seksa tu kerana memang dia engkar teruslah, kan? Waliyazbillah min zalik lah, kan? Kemudian dia punya idea daripada sifat adzar ni bagi kita satu kecerdasan lah, ataupun satu motivasi, iaitu redha. Tuan-tuan, kita nak huraikan tentang redha sekarang ni. Pada suatu masa ada seorang hamba Allah mencuri sarung Hasan. Beliau memikirkan hal ini sambil menangis. Orang-orang pun bertanya padanya mengapa dia menangis. Dia menjawab, aku menangis kerana ada seorang Muslim yang akan disekat esok disebabkan aku, diseksa esok disebabkan aku. Kemudian beliau pun berdoa, ya Allah, ampunilah dia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Maknanya Hasan ni cucu Rasulullah lah. Orang curi kain dia, kain sarung dia, kan. Lepas tu dia menangis. Menangis tu bukan sebab kain sarung tu kena curi, kan. Orang kita ni menangis, ya. Sebab apa menangis? Motosikal hilang, ya. 4x4 jatuh sungai. Kisah kawan saya kampung dulu, balik-balik menangis. Kenapa? Tu kereta pick-up, dia panggil pick-up lah sana tu, jatuh dalam sungai. Dia dekat Ulu Terengganu tu ada jambatan-jambatan kecil yang merentangi sungai. Jadi kadang-kadang tu tak kukuh, kena naik 4x4 yang berat-berat tu, runtuh dah. Menangis. Jadi tapi yang Hasan ni dia menangis tu bukan sebab kain dia kena curi tu. Tapi dia takut orang yang curi tu nanti diseksa di akhirat. Dia pun redha, kan? Dia redha. Dia sampai dia berdoa, Allah suruh ampunkan dosa orang tu. Dia pula susah. Dah lah kain kena curi, dia pula susah hati pada orang tu. Subhanallah, tuan. Dan nak bandingkan kita ni, jiwa kita ni, kan? Mudah berendam dengan orang, kan. Jadi sikap positif yang dapat dibina daripada adzar adalah redha. Redha bermaksud tidak menolak ataupun benci, pada musibah dan menerimanya tanpa keluhan serta tenang. Terima, accept, mana terimalah keadaan tu, dan kita tak bencinya aku kena penyakit ni. Tu kita, tuan-tuan, kan. Tu tak redha tu, kan, tak redha. Faham dia duduk sikit tentang redha ni, tuan-tuan, ya. Takut kita termasuk orang yang tak redha. Satu lagi, tak mengeluh. Tapi cakap senang. Cakap senang, tuan-tuan. Muslimin-muslimat, redha. Bila kita kena, kita dah menggelabah, kan. Menggelabah. Innal insana khalu'a. Iza masahu syarru jazua. Manusia ni memang menggelabah, Allah kata. Bila datang kesusahan, dia keluh kesah. Menggelabah, itu kalau datang ke kesusahan. Wa iza masahu khair manu'a. Bila datang kebaikan pula, dia jadi sombong pula. Dia datang kesenangan pada dia jadi sombong pula. Bila jadi menyekat bantuan pula. Bila orang minta tolong seorang susah zaman sekarang ni, wajiblah, tuan. Tahu je ada orang susah, bagilah, tuan. Kalau kita, mampu kita, asal kita ada makanan untuk kita, bagilah, kan. Zaman sekarang ni, sampai ramai yang bunuh diri ni, kan. Saya ingat ke 100-200 tu ada satu data tu, cerita tu sebenarnya ribu juga rasa.
kan, daripada dululah, daripada mula-mula berlaku ni, kan. Ya, saya baca kat mana, wallahu alam. Jadi itulah maknanya kita ni redha tak redha ni tuan, kan. Redha tak redha ni. Takut tak termasuk redha je, dia gini maknanya. Kita baca dulu satu ayat Quran, kan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Kami akan uji kamu manusia dengan sesuatu yang khauf, ketakutan, takut sekarang ni, kan. Ju', lapar kan. Dan kekurangan harta, kurang sekarang ni, kan. Semua sekarang ni. Ni tengah-tengah mudarat ni, tengah mudarat dan darurat ni. Darurat tak habis-habis ni. Mudarat sekarang ni. Dan kekurangan pengikut anfusi, kekurangan pengikut, wasamarat, kekurangan buah-buahan, kan. Buah durian ada tapi susah nak hantar. Wabasyiris sabirin, bagi berita gembira pada orang sabar. Macam mana apabila allazina asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila datang ujian, kesusahan, mudarat apa semua, inna lillah, hati dia redha, ini kita ni kepunyaan Allah, kan. Inna lillah. Inna lillah, mana kemudarat ke, senang ke, susah ke, kesusahan ke, ini daripada Allah. Redha terus. Tapi kita ada, bila berlaku darurat ni, ada ke kita kalau kata tak boleh nak pergi kerja, cari rezeki, inna lillah, ada. Kita kalau tak boleh pergi kerja apa, bila, kan, duk tanya. Inna lillah dulu, redha dulu, kan. Positif dengan Allah Ta'ala dulu. Inna lillah, kan. Ustaz cakap senang lah. Kami susah, Ustaz tak tahu. Betul juga tu. Kesusahan ni, orang yang berat bahu memikul, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul, betul, kan. Cuma saya sama-sama kita nak positifkan. Kita sekarang ni jangan bila berlaku macam ni kita jadi negatif, kita jadi orang yang positif. Dan memang disuruh positif ni, disuruh positif. Ayat Quran disuruh positif, kan. Inna lillah, maknanya ini ujian Allah. Tak ada siapa tadi kita baca ayat Quran, kan. Datang mudarat, siapa pun tak boleh sekat. Allah je, tapi kita usahalah. Usaha tak usaha, kan. Kita gini, kita dalam hati kita ni, jantung sebenarnya, jantung hati, qalb tu jantung. Dan jantung kita ni kita set kan susah. Kita delete yang susah tu, kita masukkan yang ujian Allah tu. Ni ujian Allah ni. Dan pasti ujian Allah ni ada kasih sayang dia, ada hikmah dia. Pasti. Kita set gitu. Kita tak susah, kan. Kalau kita set susah. Kita set ini ujian Allah bagi rahmat. Memang dia bagi rahmat. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka ini akan dapat rahmat daripada Tuhan. Siapa janji? Allah janji nak bagi rahmat pada orang yang sabar timbul musibah ni. Sabarlah. Semayanglah, berzikirlah. Baca Quran lah. Dan kalau betul kamu berlaku macam ni, kamu buat sabar macam ni, Allah kata kamulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dah dapat petunjuk, syurga lah, tuan-tuan. Tu. Kan? Itu redha tu. Redha. Jadi tuan-tuan, kita sambung lagi.
Menurut Syekh Al-Jarhi, dosa dan kesalahan bukanlah satu-satunya alasan bagi penderitaan. Kadang-kadang Allah lah yang maha besar memberikan tabir berupa penyakit dan kesusahan pada orang yang dicintainya dan orang yang mencintainya, bagi menyembunyikan diri mereka daripada penglihatan orang lain. Inilah rahmat Allah yang diberikan melalui kesusahan menggunakan Allah menggunakan kesusahan penderitaan sebagai sarana, sebagai terapi mendidik hamba-hambanya. Seandainya tidak ada hal-hal yang negatif, gangguan ataupun penderitaan, sedangkan seandainya manusia tidak ditimpa oleh semua itu, bagaimana mereka mendapatkan seperti kesabaran? Kalau tak ada ujian, mana kita ada kesabaran? Ketekunan, mana dia ada kita usaha sesungguh? Keberanian dan ketabahan. Ini Allah nak bagi tu sifat tu. Sifat kesabaran, ketekunan, keberanian dan ketabahan. Masa kita dah agak panjang tuan. Jadi saya kena ringkaskan. Tak boleh baca semua dah tuan. Jadi kita kena ingat, kita kena positif bahawa ujian itu, mudarat itu adalah kasih Allah untuk kita, dan Allah tu maha adil. Walaisa rabbuka bizallamin abid. Allah tu dia tak zalim dengan hamba dia. Allah adil. Kita kadang-kadang, Allah tak tahu aku susah. Datang macam tu kan. Innallaha basirun bil ibad. Allah tu maha melihat kepada hamba-hamba. Allah maha melihat. Kamu tak ada nasi, Allah maha melihat. Kamu sakit tak baik-baik, Allah maha melihat. Kamu ada masalah tak selesai, Allah maha melihat. Dan kenapa Allah tak tolong? Itulah namanya kehidupan yang ada ujian, yang ada perlukan kesabaran, yang ada faedah untuk kita sebenarnya kesusahan tu. Kesusahan itulah pahala. Ma yusibul muslimi min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala ghammin hatta asyaukati yushakuha illa kafarallahu lahu min khatayahu. Apa-apa musibah yang menimpa orang Muslim, daripada kesusahan, penderitaan, apa lagi, kegelisahan, susah hati, sakit jiwa, apa semua, segala sembarang kesusahan lah. Kan? Walaupun apa tadi? Satu duri kecil menyucuk dirinya, sakit kan? Kena duri ke tercucuk jarum ke apa ni. Sakitlah sikit kan? Susah je kita daripada ni kesusahan tu, maka Allah mengkafarahkan sebahagian berdosa kita. Kafarah dosa. Tapi syaratnya redha lah. Redha. In asabathu sarra sabara. Fakana khairullah. Wa in asabathu darra sabara. Tadi semula. In asabathu sarra syakara. Fakana khairullah. Wa in asabathu darra sabara. Fakana khairullah. Orang Islam ni urusan dia senang semua. Susah pun susah, susah pun senang, senang pun senang. Macam mana tu urusan orang Islam ni? Kalau datang kebaikan pada dia, dia pun alhamdulillah. Kita kata, aku. Gitu dia kata alhamdulillah. Maka kebaikan baginya, boleh pahala kat dia. Kan? Dan bila datang mudarat pada dia, in asabatu darra, sabara, dia sabar. Bahkan akhirlah kebaikannya bagi dia iaitu apa tadi? Pahala juga bagi dia. Boleh pahala. Boleh dikafarah dosa, boleh pahala, boleh rahmat, ada hikmahnya, dapat petunjuk banyak tuan-tuan daripada mudarat ni. Itu kita kena redha. Syaratnya redha.
Redha ni kita kata tadi terima, betul lah terima. Radhiyallahu anhu wa radu an, ada redha. Apa tu? Surah Al-Fajr tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maksudnya wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dan kamu redha. Radiyatan mardiyah. Redha tu apa? Sebenarnya redha ni puas hati. Puas hati, excited lah. Excited. Allah bagi nikmat syurga tu, excited sangat tu. Mana kita dapat mudarat ni, kita tak susah hati, kita gembira. Macam Hasan tadi kena curi. Tu dia apa ni, dia redha je. Kan? Nabi Ayub tadi, dia redha je. Dipanggil Allah tu Maha Pengasih lagi. Kan? Redha tu. Radiyah tu makna puas hati dengan nikmat Allah Ta'ala tu. Jadi kalau kita redha dengan musibah ni, kita gembira, kita tak jadi susah. Kan? Kita tak mengeluh. Jadi tuan-tuan ni, itulah kata tadi. Jadi walau macam mana pun kita kena usahalah. Kita kena usaha. Kita dalam mudarat tu usaha tetap ada kan. Redha, usaha, doa itu sebatilah. Baik, jadi saya ringkaskan tuan-tuan. Kita ambil sikit sini. Kita ambil yang ni lah, yang penegasan tu. Tuan-tuan boleh rujuklah kitab ni. Saya nak uraikan yang doa dan harapan ni. Wahai Allah, di tanganmu terdapat kemudaratan. Jadikanlah aku redha menerima apa yang engkau tetapkan. Pada hakikatnya, kemudaratan itu adalah kaedah bagimu memulihkan bahagian-bahagian diriku yang berpenyakit. Itu dia punya harapan tuan-tuan. Minta kita ni jadi orang redha. Kemudaratan tu Allah bagi tu ialah untuk Allah pulihkan kita ni daripada penyakit-penyakit kita ni, penyakit zahir dan batin lah. Ini khasiat tuan-tuan. Khasiat ni dengan baik-baik dan amalkanlah. Saya ringkas tuan. Kalau saya bacalah untuk lebih kemas, takut tuan-tuan kata ustaz ni betul ke ni, saya bacalah. Siapa yang menderita sakit dan sudah berusaha mencari ubat di mana terata tetapi masih tidak sembuh. Ada tak tuan? Tak baik-baik lagi gaut, tak baik-baik lagi penyakit kronik kan. Tak baik-baik lagi sakit lutut ni kan, contohnya. Jadi kalau tak sembuh, tidak perlu cemas kerana pasti ada ubatnya. Likulli da'in dawaun ilal maut. Setiap penyakit itu ada ubatnya kecuali mati. Likulli da'in dawaun hilal haram. Setiap penyakit itu ada ubatnya kecuali tua. Cubalah baca Ya Allah sebanyak 1001. Berapa? Ingat hikayat 1001 malam tuan. 1001. 1001 Ya Allah, Ya Allah. Dalam satu hari tu 1001 kali. Setiap hari secara berterusan dan istiqamah. InsyaAllah Allah menyembuhkan penyakit saudara. Ada tuan-tuan. Saya pun ada tuan-tuan. Paling kita amal lah tiap-tiap hari. Ya Bor, Ya Bor, Ya Bor, Ya Bor, Ya Bor. Sampai 1001 dalam satu hari. Esok Ya Bor. Sampailah dah sembuh tu. Baca doa lain pula dah. Nak baca terus pun tak apa. Kan? Itu Ya Bor. Tuan. Masa minta maaf tuan, sejam tak boleh nak ni dah, nak kurangkan tak boleh. Sebab saya nak fahamkan kitab ni kan.
Kalau nak hurai-hurai boleh, tapi biar kita faham matan kitab tu. Kita belajar kitab ni, kita nak kena faham matan kitab, isi kitab tu. Kena baca lah. Baca hurai. Dan hurai tu ada pula kaitan-kaitan yang lain tu. Jadi kalau tuan-tuan rasa panjang kan, tuan-tuan share dulu. Lepas tu tuan dengar sekejam dulu. Lepas tu sambung lagi sekejam sampai habis lah. Kalau tak habis rugi tau ni, nak faham tentang Asmaul Husna ni untuk malam ni abdor. Dengar sikit-sikit, share dulu, minta share. Share dan share juga untuk kawan-kawan. InsyaAllah saya nak kalau saya ceramah kat masjid, adalah kalau Bandar Puteri ni nak kata berapa ya, adalah 60-70 orang kot. Saya pun tak ingat lah, ramai Bandar Puteri ni, ramai apa ni Saudara An-Nur ni di Bandar Puteri Kelang tu ramai. Tapi kalau saya masuk dalam FB ni, rakam ni 70 tu campur 100 lagi ke 200 ke, kalau tuan-tuan share lagi tempat, share lah, tak payah minta izin share je. Saya lagi suka lah sebab saya lagi dapat banyak pahala, tuan-tuan dapat pahala, saya dapat pahala kan. Jadi tuan-tuan jangan, kalau tuan-tuan tak larat nak dengar sejam ni, share, save ke kan. Lepas tu tuan-tuan dengar sikit-sikit, esok sambung-sambung kan. Macam kita tengok video lah, video tengok panjang, sambung pula esok. Sekarang kemudahan banyak dalam FB, dalam YouTube tuan-tuan kan. Minta maaf semua kesalahan kekurangan tu minta dibetulkan, dan saya mohon ampun Allah Taala, dan minta maaf dari tuan-tuan juga berlaku kesalahan kesilapan dan sebagainya. Semoga Allah pemudahkan kita, memberi jalan kepada kita, membuka jalan untuk kita lepas daripada serangan pandemik COVID-19 ni. Hanya Allah yang berkuasa menghalangnya. Kita usaha je lah kan. Tapi ingat, reba daripada sifat Allah yang dar ni, jadi kita reba kan. Sekian saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.